TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, what's up everybody? Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri yang bersiaran secara langsung di Didik TV. Baik, kepada anda semua, ingat sila patuhi segala SOP seperti sentiasa mencuci tangan, sentiasa memakai pelitup muka apabila keluar dan juga sentiasa menjaga jarak 1 meter. Okey guys, hari ini kita nak belajar iaitu subjek pemprosesan makanan dan cikgu ini katanya dah 2 kali datang. Kali pertama datang sangat nervous, kali ini dia datang relax, bersahaja. Nak tahu siapakah guru ini? Jom kita tengok profil guru hari ini. Let's go. Betul kan yang biasa? Biasa yang betul kan? Betul ke cikgu? Itu dia moto bagi cikgu kita pada hari ini yang akan mengajar anda semua bagi subjek pemprosesan makanan, iaitu Cikgu Haslina. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merah makngah hari ini. Cikgu, kita nak tanya kepada cikgu lah kan. Saya nak tanya kepada cikgu. Hari ini kita akan belajar bab apa cikgu bagi subjek pemprosesan makanan? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insya-Allah hari ini cikgu akan bawa semua kita akan tengok meneroka untuk subjek pemprosesan makanan modul 2 pemprosesan hasil ternakan. Pemprosesan hasil ternakan. Ya, tapi sebelum itu cikgu, macam biasa kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi sebab itu cikgu, kita nak minta datang ke sini untuk kita melakukan sanitasi. Boleh cikgu? Boleh. Baik-baik cikgu. Okey. Silakan cikgu. Okey, alright. Dan saya pun akan menggunakan di sini, bukan apa, kita kadang tak tahu cikgu kan, kita pegang apa semua kan, yang mana kita cuba nak hindarkan, orang kata sekaligus menghapuskan COVID-19 ini. Okey, tadi kita dah dengar dah cikgu beritahu kepada anda semua yang mana hari ini kita akan belajar modul 2 cikgu kan? Ya, saya modul 2. Tapi kita nak tahu juga apa pandangan pelajar mengenai subjek ini. Let's go. Assalamualaikum. Nama saya Nur Elisha binti Ahmad, pelajar tingkatan 5 dari Sekolah Menengah Kebahasaan Kenan Station. Saya telah menyelesaikan nak amali dengan jayanya. Jom kita lihat apa nak amali yang telah saya hasilkan. Di sini terdapat keropok leko, ikan perkasam, berbola ikan, berbola kebab daging lembu, burger daging lembu, dan akhir sekali pokok daging ayam. Kesemua amali ini telah saya jalankan pentadsiran mengikut langkah kerja yang kompeten. Saya berharap agar semua pelajar dapat melaksanakan amali ini dengan jayanya seperti saya. Sekian, terima kasih. Itu dia kerja amali yang telah dijalankan oleh pelajar kita yang mengambil subjek ini. Betul cikgu Cikgu, kenapa dia tunjuk, kenapa dia tak hantar sekali kat kita cikgu? Okey, baik, sekarang ini kita nak tahu siapa pula sekolah pilihan hari ini. Katanya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Keramat. Dan siapakah mereka? Ini dia. Assalamualaikum, apa khabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah, semuanya ceria-ceria, semangat. Jadi kita nak perkenalkan dulu mereka ini. Yang pertama, siapa namanya? Yang daripada atas ni, Wanur Syakira. Ya ke namanya? Betul. Perkenalkan diri awak dan beritahu sekali cita-cita awak. Assalamualaikum. Nama saya Wanur Syakira binti Muhammad Rosli dari Sekolah Menengah Taman Keramat. Cita-cita saya nak jadi seorang pelukis. Jadi apa? Seorang pelukis. Pelukis. Dia macam ada tersekat-sekat tadi. Okey, seterusnya Ahmad Hafiz. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Marhafiz Dewa Razak. Saya sekolah di SMK Taman Keramat. Cita-cita saya nak jadi polis. Cantik, mantap tuan. Alright. Seterusnya Siti Maisara. Assalamualaikum, nama saya Siti Maisara binti Rahmat. Boleh panggil saya Sarah. Saya daripada SMK Taman Keramat. Cita-cita saya nak jadi doktor psikologi. Nice. Okey, seterusnya. Yang tu.
Faznida. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Faznida Umaira daripada SMK Taman Keramat Permai. Taman Keramat. Dan Salah sekolah. cita-cita saya nak jadi doktor. Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Ala namanya. Alia. Ala pula. Siapa Alia? Assalamualaikum. Saya Nur Zaman Sarah binti Azmi. Sekolah di SMK Taman Keramat. Cita-cita saya nak jadi doktor juga. InsyaAllah. Mina, seterusnya. Brother. Siapa nama? Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Iman Irfan. Okeylah. Sekolah di SMK Taman Keramat. Cita-cita engineer. Okey, insya-Allah. Engineer dia tak boleh pemalu kan cikgu kan? Okey, jadi kita pun dah perkenalkan sekolah pilihan hari ini cikgu, yang mana semua ini datang daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Keramat, dan saya pasti anda semua dah tak sabar-sabar bagaimana kita nak tackle bagi subjek ini. Tapi kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan kembali dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum, saya Nak Asma Tira binti Asman, pelajar tingkatan 5 daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Jurai. Saya mengambil aliran MPB kerana kemahiran ini memberikan pengetahuan asas tentang penyediaan, pemprosesan dan pendedahan mengenai industri makanan. Selain itu, kemahiran ini juga membantu saya dalam kehidupan seharian. Akhir sekali, saya berharap saya dapat membuat yang terbaik dalam SPM tahun ini. Sekian, terima kasih. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021. Bukan apa, tadi saya macam tergelak sikit kan, sebab cikgu ni memang happening. Nak tahu happening tak happening, nantikanlah. Okey cikgu, saya pasti kita pun dah tahu kan subjek apa kita nak belajar, gurunya siapa dan juga sekolahnya daripada mana kan. Jadi tanpa membuang masa lagi, bismillahirrahmanirrahim, kita mulakan bagi subjek pemprosesan makanan modul 2. Dipersilakan cikgu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cikgu harap semua murid yang berada bersama kita pada hari ini telah bersedia dengan buku catatan ataupun buku teks untuk rujukan. Okey, insya-Allah hari ini cikgu akan bawa kita sama-sama meneroka modul 2. Okey, bersama cikgu, MPB Pemprosesan Makanan bersama cikgu sendirilah dari SMK Taman Keramat. Okey, so kita akan tengok, cikgu terus masuk saja ya. Boleh cikgu? Modul 2 iaitu pemprosesan hasil ternakan. Okey, kita tengok dulu standard kandungan. Okey, standard kandungan ni sebenarnya macam apa yang akan kita belajar dalam modul 2. Okey, dalam modul 2 ni dia lebih kepada amali. Amali maksudnya murid akan memproses produk lah. Okey, so apa dia yang akan murid proses? So dalam modul ni kita ada 6 amali yang akan murid semua murid kena proses. Okey, yang pertama memproses keropok leko. Okey, yang kedua memproses ikan perkasam. Yang ketiga memproses berbola ikan. Yang keempat berbola kebab daging lembu. Yang kelima burger daging lembu, dan yang terakhir popcorn daging ayam. Okey, ini standard kandungan. Okey, dan selepas ni kita akan tengok pula apa dia standard pembelajaran. Okey, standard pembelajaran ni adalah contohnya macam objektif lah, apa yang akan murid capai di akhir di akhir setiap standard kandungan tu, apa yang akan murid capai. Okey, kita akan tengok. Okey, ini cikgu dah ringkaskan. Maksudnya untuk setiap 6 amali tadi, 8 aspek ni yang murid kena kuasai. Okey, yang pertama, murid kena menyenaraikan bahan mentah dan alatan memproses. So, murid kena tahu bahan mentah lah. Kalau nak buat keropok leko, apa bahan mentahnya, apa alatannya. Okey, yang kedua, mengenal pasti alatan dan fungsi. Okey, murid kena tahu apakah fungsi kegunaan alatan tersebut. Yang ketiga, menyediakan bahan mentah dengan sukatan yang tepat. Maksudnya setiap murid mereka kena menimbang ataupun menyukat semua alatan semasa amali dijalankan. Okey, yang keempat, melakukan pemprosesan produk dengan kaedah yang betul. Maksudnya murid kena memproses. Yang kelima, menilai. Bila produk dah siap, kita kena nilai produk yang dihasilkan. Yang keenam, melakukan pembungkusan.
Of course, bila produk dah siap, kita kena bungkus. Yang ketujuh, melakukan penyimpanan, storage, di mana sepatutnya produk tu disimpan. Dan yang terakhir, melakukan pengiraan kos. Sebab bila kita tahu, semua produk yang kita hasilkan, kita nak jual. So, murid kena tahu macam mana menentukan kos untuk dia menentukan harga jualan. Okey, so ke-88 standard pembelajaran ni, murid kena mahir. Dan yang ini akan dinilai di dalam pentaksiran kompetensi yang itu, dan juga peperiksaan bertulis. Yang amali ni markah yang kita akan setiap murid kena buat dan guru kena nilai semua amali yang murid lakukan. Okey, so yang peperiksaan bertulislah dia akan tanya teori berkaitan dengan standard pembelajaran yang cikgu senaraikan di sini. Okey, so ini contoh-contoh produk yang murid hasilkan lah. Okey, ini memang murid cikgu hasilkan. Ini burger, bobolan ikan bekasam, keropok leko. Okey, ini semua yang murid telah hasilkan. Ini yang daripada anak murid cikgu yang bersama kita ni ke? Ya, saya. Diorang tak berniaga ke cikgu? Tak open order? Nak open order. Open lah order. Okey, kalau open order memang selalunya kalau cikgu-cikgu SMK Taman Keramat memang sangat supportive lah. Memang diorang akan order apa saja yang murid jual, memang diorang cikgu-cikgu memang sangat supportive, memang jual. Selalunya kalau macam daging burger ni, cikgu buat terus dengan burgernya, kita jualkan. So maksudnya kita open lah order. Hari ni MPV ada buat burger, so siapa nak order boleh order, nanti diorang akan pass lah pada cikgu-cikgu yang ambil order tu. Very supportive cikgu. Ya, betul. Terima kasih pada semua cikgu-cikgu SMK Taman Keramat. Sama-sama. Sama-sama kita pula jawab. Okey. So dan seterusnya kita dah tengok standard pembelajaran. So cikgu rasa cikgu terus masuk saja kepada standard pembelajaran yang pertama. Apakah yang kita cikgu yang termasuk di bawah menyenaraikan bahan mentah dan juga alatan memproses. Okey, so kita tengok dulu bahan mentah. Okey, kalau kita tengok kalau dalam MPV pemprosesan makanan, bahan mentahnya mestilah berasaskan makanan. Betul? Okey, apa contoh bahan mentah? Banyak cikgu. Ikan. Ikan, tepung. Ikan, tepung, garam, gula, itu semua termasuk dalam bahan mentah. Okey, so dia punya ni setiap bahan yang digunakan dalam pemprosesan untuk menghasilkan sesuatu produk makanan. Okey, so macam mana kita nak tahu fungsi setiap bahan? So kata kuncinya di sini senang sahaja, kegunaan. Ataupun kita nak tanya kenapa kita kena tambah bahan tu. Kalau kita nak buat keropok leko, kenapa kita kena guna tepung ini macam tu. So keywordnya kita kena tanya, sentiasa kena tanya kenapa, mengapa kita gunakan bahan mentah tersebut. Baik. Okey, so cikgu cuma kenapa cikgu? Okey. So kalau kat sini cikgu kita tengok satu persatu lah. Okey, keropok leko. Okey, kalau kita tengok di sini cikgu cuma senaraikan bahan yang utama. Yang utama maksudnya yang kalau kita nak kena pasti bahan utama, kita kena tahu apa dia bahan yang special, yang maksudnya dalam dalam produk tu bahan tu digunakan specialnya di situ. Okey, so kita kena pasti. So dalam keropok leko, okey, yang pertama mestilah kita kena ada isi ikan lah, of course. Okey, yang kedua kita guna tepung sagu. Okey, so fungsi dia murid, bila kita dah tahu bahan, so kita kena tahu fungsi kenapa kita gunakan bahan tersebut. Okey, so cikgu nak satu lagi tips, sentiasa rujuk pada buku teks. Apa saja, so maklumat yang ada dalam buku teks itulah yang akan kita kena rujuk di situ. Okey, kalau kita ada buat rujukan bahan bacaan di luar, mungkin dia kata guna tepung yang lain, okey, mungkin boleh, tetapi untuk skop pemprosesan makanan kita rujuk pada buku teks ya. Okey, so tepung sagu, kenapa kita gunakan tepung sagu? Dia lebih kepada untuk tekstur keropok itulah, kita nak kenyal kan. Okey, dan kita gunakan air ais kat sini sebab kita nak kontrol suhu. So bila kita mix, kita guna mixer tu nanti dia panas, ikan tu dia punya protein nanti ni kan. So kita kena gunakan ais untuk mengekalkan kualiti dan kekenyalan serta merendahkan suhu semasa penggaulan dough. Okey, kalau kita tengok kat sini, kenapa apa dia bahan? Yang ini cikgu dah listkan bahan utama. Okey, apa dia bahan lain? Contoh yang kita gunakan dalam pemprosesan keropok leko. Siapa boleh bagi? Apa dia bahan lain? Yang kalau kita masak mesti kita guna. Apa dia? Cikgu dengar tadi. Angkat tangan anak-anak. Okey, apa dia, Ma?
Garam, gula, MSG. Okey, garam, gula, MSG. Yes, Tak healthy betul. ni awak ni. Banyak sangat MSG ni. Okey. So garam, gula, MSG tu memang kita. Okey, satu yang di sini ya, Akmal. Okey, untuk MSG sebenarnya dia tak adalah macam kita nak kata dia Tak elok. Tak elok. Bukan. So apa-apa yang kita ambil dia mesti dalam sukatan yang betul ya. Yeah. So sebab MSG pun sebenarnya memang dia punya function untuk meningkatkan rasa. Ya. Okey, sebab Cikgu tahu siapa suka MSG? siapa? Uncle Roger. Okey, MSG sebenarnya untuk meningkatkan rasa sedap tu. Dia memang ada satu part pada lidah kita, dia ada satu part di tengah-tengah tu dia memang untuk detect rasa sedap. Dan rasa sedap tu memang akan datang daripada MSG. So kalau soalan tanya apakah fungsi MSG? Mesti meningkatkan rasa. Okey. So kita tengok yang seterusnya, ikan perkasam. So bahan dia mestilah kita guna ikan. So kalau dalam ni kita selalu gunakan ikan air tawar. Tahu ikan air tawar? Apa dia contoh ikan air tawar? Banyak cikgu. Apa dia? Ikan air tawar. Ikan air tawar. Ikan air tawar ni kalau contohnya macam ikan sungai lah, atau kalau kita kat sawah, kat Menang kan macam ikan puyuh, ikan sepat atau ikan talapan, itu ikan air tawar. Boleh juga kita nak gunakan ikan air masin, tetapi selalunya kita gunakan ikan air tawar. Sebab ikan air tawar ni dia ada satu rasa yang orang kata macam dia memang orang kata khas lah kalau nak buat perkasam khas. ni. Ya, okey. So dekat sini kita akan gunakan garam yang banyak lah, sebab kita nak keluarkan air daripada ikan tu, nak bagi ikan isi dia tu jadi keras. So kita kena gunakan garam yang banyak. So kita gunakan juga beras dan juga asam keping. Okey, so cikgu kat sini cikgu dah senaraikan. So cikgu nak minta murid cuma salin saja tipsnya, kenal pasti bahan utama. Ya, kenal pasti bahan utama ataupun yang special dalam setiap bahan. Dalam setiap tu. Okey. So yang seterusnya cikgu tunjuk sikit berbola ikan. Okey, so berbola ikan bahannya mestilah isi ikan. So dekat sini dalam MPV pemprosesan makanan kita gunakan tepung gandum, dan yang terakhir kita gunakan sodium tripolyphosphate. Ini adalah sejenis garam juga sebenarnya. Dia nak mengikat air supaya berbola ikan kita tu nampak kental dan dia bentuknya bulat, macam itulah fresh nampak kat situ ya. Okey. So yang seterusnya, okey, di sini cikgu letak dua sekali sebab bahannya sama, cuma produknya berbeza. So apa dia punya bahan adalah daging kisar dan juga premix. Apa dia premix? Mana cikgu? Premix. Premix ni benda yang kita dah premix kan? Yes, kita dah campur, betul. Pandai. Okey, premix. Okey, apa yang ada dalam premix ialah kanji kentang, sebatian soya, TVP, rempah ratu dan juga perisa. So kita mixkan bahan-bahan tu dan kita gunakan dia sebagai bahan untuk membentuk tekstur dan juga memberi rasa kepada burger daging lembu dan juga berbola kebab daging lembu lah. Okey, ini yang ni. Okey, dan yang terakhir, popcorn daging ayam. Okey, yang ini special sikit sebab kita gunakan bahan dia lebih banyak dan murid kena kenal pasti. Satu lagi tips untuk ingat bahan mentah, murid kena tahu langkah pemprosesan dia. So daripada bahan mentah, murid boleh huraikan sebenarnya apa dia langkah pemprosesan untuk menghasilkan sesuatu produk. Okey, so daripada bahan mentah sebenarnya banyak benda murid boleh huraikan. Okey, so bahan dia ayam, so kita ada bahan perapan. Okey, kenapa kita gunakan bahan perapan? Untuk memberi rasa, dan tepung berperisa dia nak salut kita punya ayam. Okey, dan kita ada telur. Lepas kita sebelum kita nak salut dengan breadcrumb, kita celup dulu dengan telur dan kita last kali kita salut dengan serbuk roti lah. Okey. So ini boleh dijual secara terus, kita goreng terus, ataupun kita frozenkan, half cook dan kita frozenkan. Okey. Boleh. Sedap ni cikgu. Sedap ya? Cikgu, saya rasa saya macam nak pergi ke kedai runcit sekejap lah cikgu. Saya nak beli bahan ni. Sodium tripolyphosphate. Sodium tripolyphosphate. Itu yang saya nak sebutkan tadi. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana. Kita akan sambung kita punya pembelajaran kita selepas dalam Road to Success SPM 2021. Cikgu, macam nak sebut tripolyphosphate? Macam mana? Sodium tripolyphosphate. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlala binti Mak Jadi, Pengetua SMK Taman Keramat, mengucapkan tahniah dan juga selamat maju jaya kepada murid-murid MPV memproses makanan SPM tahun 2021 SMK Taman Keramat di bawah bimbingan Puan Haslina binti Abdul Rahman. Semoga kamu maju jaya dalam suasana baru, norma baru, semuanya baru. Selamat maju jaya sekali lagi. Sekian. Terima kasih. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021. Okey. Alright, cikgu. Sekarang kita nak masuk ke orang kata yang seterusnya, cikgu. Yang seterusnya. Mungkin kita boleh sambung, cikgu. Okey, sambung terus Okey, let's go. Tadi kita dah terangkan bahan. Akmal pun dah nak beli sodium tripolyphosphate. Tak jumpa, cikgu. Tak jumpa. Stok habis. Stok habis ya. Okey, so cikgu teruskan lagi dengan standard pembelajaran kita yang kedua, iaitu mengenal pasti alatan dan juga fungsi. So, murid kena tahu alatan dan juga fungsi setiap alatan tersebut. Kenapa kita gunakan alatan tu semasa kita nak memproses produk. Okey, contoh apa dia peralatan? Peralatan yang digunakan untuk membantu melancarkan proses penghasilan sesuatu produk makanan. Okey, so kalau untuk fungsi, murid kena tanya juga apakah yang dilakukan oleh alatan tersebut semasa memproses. Contoh kalau kita nak proses kopok leko, kenapa kita gunakan mesin ini, untuk apa mesin tu. Okey, so daripada alatan juga murid sebenarnya boleh mengingat langkah pemprosesan. Sebab cikgu tahu masalah utamanya di sini murid dia orang sukar nak mengingat langkah pemprosesan. Sebab step kan, kalau 23 amali, bayangkan dia orang kena ingat setiap step untuk amali tu, untuk standby ujian bertulis. So cikgu bagi tips di sini, ingat saja bahan mentah, ingat saja alatan, insya-Allah murid boleh recall balik, kaitkan bahan dan juga alatan dengan langkah pemprosesan setiap produk. Ingat bahan mentah, ingat alatan. Ingat alatan. Itu tips daripada cikgu. Okey. So kita tengok. Okey, so kenapa cikgu tunjukkan gambar di sini? Yang pertama, kita ada mincer ataupun mesin penghancur. Okey, kalau dalam soalan di bahagian A, contohnya ada orang soalan akan tanya apakah fungsi alatan tersebut semasa memproses produk berbola daging, berbola kebab contohnya. Okey, so kenapa cikgu gariskan kata kerjanya di sini? Cikgu gariskan penghancur sebab kalau nampak mesin penghancur, apakah kata kerjanya? Hancur kan? Betul. So kaitkan dia dengan menghancur. So dia menghancurkan apa? Dia menghancurkan isi ikan ataupun daging yang kita gunakan. So cikgu gariskan juga ni di sini, kalau di sini namanya mesin pengadun, mixer. So apa dia function dia? Mengadun dough. Yes, mestilah mengadun dough. So nak ingat dia, cari kata kerjanya. Apakah kata kerja pada alatan yang digunakan? Seperti yang cikgu highlightkan itulah. Cikgu cuba gariskan di sini. Cikgu bagi tips sikitlah. Okey, so cikgu tunjukkan alatan yang mungkin agak special sikitlah. So, yang simple macam sudu, pisau tu benda basic kan? Betul. Semua orang boleh tahu. Okey, so kalau mesin pemotong daging, ini meat slicer. Apa function dia? Memotong. So sebab kini kita nampak pemotong, so dia punya kerjanya mestilah memotong. Dan yang terakhir, yang ini mesin pembancuh dan pencincang ataupun bowl chopper. Okey. So kalau yang ini kita gunakan dalam pemprosesan produk daging lah, nak buat daging burger, nak buat berbola kebab. So kita akan mixkan daging burger dengan premix tadi tu dalam mesin ni. So dan bowl ni akan berpusing dan dalam tu akan ada blade lah yang akan mengadun. Membancuh. Okey. So satu lagi soalan mungkin juga tanya macam mana nak mengoperasikan alatan ni. Okey, soalan boleh juga tanya macam mana nak mengoperasikan secara selamatlah, nak mengoperasikan alatan ni. Okey, so kita tengok dia punya function dia, mencincang dan mengadun daging serta lemak. Okey, so cikgu rasa asyik cikgu je yang bercakap. So kalau cikgu nak Kenapa, tanya cikgu? pula, cikgu nak tanya anak-anak murid cikgu yang ada dekat sini kan. Okey, contoh kalau dalam ikan pekasam, Aiman senyum kat situ. Okey, kalau dalam ikan pekasam kan, kita ada guna beras. Betul tak tadi? Betul. Betul tak? Beras tu kita nak kena kisar beras tu. So kalau kita nak kisar beras tu, kita guna apa, Aiman? Boleh tak, Aiman? Nak kisar beras masa Aiman nak buat ikan pekasam. Aiman jangan jawab Aiman tak kisah. Tolong. Guna apa, Aiman?
Guna mesin pengisar. Guna mesin pengisar. Yes, sebab tadi cikgu tanya kisar kan? Yes, gunakan mesin pengisar ataupun blender lah. Blender, mesin pengisar. Okey, bagus Aiman. Terima kasih sebab menjawab. Okey, satu lagi contoh. Kalau kita nak buat daging burger, betul? So kita nak bentukkan daging burger nak jadi bulat tu, kita nak gunakan apa? Mesin pembentuk. Mesin pembentuk. Betul. Ataupun burger former lah. Burger former. Ataupun kita boleh guna acuan, pencetak, apa-apa yang membawa maksud untuk membentuk daging burger. Kenapa saya jawab cikgu? Patut diorang yang jawab. Okey, sebab Akmal pun nak jadi anak murid cikgu mungkin lah. Kan? Okey. Okey, satu lagi cikgu nak tanya. Kalau ini yang senang sangat. Kalau kita dalam pemprosesan keropok leko, okey, di akhirnya keropok leko kita kena rebus keropok leko tu sampai dia masak lah, sampai dia timbul. So kita nak rebus tu dalam mana? Mungkin Fazlida, angkat tangan. Oh, Faz angkat tangan ni. Okey, Faz. Senang je Faz. Nak merebus keropok leko. Dalam mana Faz? Kat mana? Menggunakan periuk. Menggunakan periuk. Okey, yes, periuk betul. Brand apa? Jangan sebut brand. Okey, satu lagi tips cikgu nak minta murid kalau boleh tolong elakkan jawab gunakan dapur, gunakan tonggas semua itu tak boleh sebab dia kalau macam nak memasak kita mesti guna dapur, betul tak? Secara logiknya. So kita kena tengok specialnya apakah alatan yang digunakan. Okey. So nampak macam mudah sebenarnya, tapi bila menjawab tu murid kena gunakan masa 2 jam yang diberi tu untuk berfikir secara logik. Dan selalunya bila kita dah buat amali, kita akan lebih ingat sebenarnya. Itulah masa untuk kita recall, ingat balik, membawa balik kita punya ingatan tu pergi balik ke amali yang telah kita lakukan. Ingat balik step-step yang dilakukan. Sebab tu kita bagi masa 2 jam untuk menjawab soalan sebenarnya. I see. Cikgu, sorry mencelah cikgu. Yang pelajar-pelajar ini semua dah buat kerja amali tersebut ke cikgu? InsyaAllah dah buat. InsyaAllah dah buat. Betul dah buat. InsyaAllah dah buat. Maksudnya belum lah. Dah buat. Dah buat. Diorang ni sebab cikgu tahun lepas pun diorang dah dengan PKP kan, kita start bulan 3. Tapi cikgu dah mula awal lagi sebab tu diorang dah ada beberapa produk yang dah buat. Lepas tu bila kita start balik sekolah pun diorang ada dah buat. Kebanyakannya dah separuh lah daripada 23 tu, dah lebih daripada separuh diorang dah buat. Tapi disebabkan PKP ni so banyak kita kena schedule balik lah. Oh, jadi makanan-makanan itu mereka menghantar kepada cikgu ke atau macam mana? Okey, selalunya kita akan macam cikgu cakap tadilah, kalau macam burger kita buat order, kita ambil order dan ada diorang cikgu selalunya cikgu suruh murid untuk bawa baliklah, tunjuk pada ibu bapa, ini diorang dah buat. So daripada apa diorang dah buat tu mungkin ibu bapa nak tanya macam mana, so terangkan apa yang diorang dah buat di sekolah. Seronok cikgu lah. InsyaAllah nampak memang menarik sebenarnya. Yes, memang menarik. Dan kalau murid sebenarnya diorang boleh gunakan kemahiran ni untuk diorang punya life diorang kat luar. Boleh buat side income cikgu. Ya, betul. Kalau diorang berminat untuk jadi usahawan, so boleh gunakan kemahiran dalam MPB pemprosesan makanan untuk jadi usahawan dalam bidang makanan. Amin, insyaAllah. Okey cikgu, seterusnya cikgu. Okey, so seterusnya. Okey, ini menyediakan bahan mentah dengan sukatan yang betul. Ini sebenarnya kita dah masuk kepada amali lah. Apa yang murid kena buat. So, sepatutnya setiap murid mereka kena mahir menyediakan bahan mentah dengan sukatan yang betul. Maksudnya, diorang kena, kalau bahan mentah, kalau contoh, tepung sagu kita nak gunakan 150 gram, murid kena timbang betul ikut sukatan 150 gram. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Sebab kadang-kadang bila kita tengok kenapa produk tu tak jadi, kita kaji balik, tengok balik, sebenarnya diorang tak cukup timbang tepung. Mungkin tepung sikit, so dia akan jadi akan jadi lembik macam itulah. Okey, so kalau dekat bengkel, so alatan utama yang kita gunakan untuk menimbang, kita gunakan ni lah, penimbang digital. So murid kena mahir nak gunakan penimbang digital ni, Akmal, sebab so bila kita tengok, kita dah on kan dekat sini, so bila kita letak bekas untuk kita timbang, so murid kena pastikan bacaan tu kosong balik. Sebab kadang-kadang tu kita tengok, kenapa tepung ni nampak banyak, yang ni nampak sikit. Dia sebenarnya lupa nak tekan kosong tu. Dia lupa nak re-zerokan balik. Okay. So yang kat sini murid kena ni. Dan ini juga sebenarnya dinilai dalam pentaksiran kompetensi. So murid kena mahir semua untuk menyediakan bahan mentah dengan sukatan yang betul. Okey, ini yang utamalah. Dan yang kedua, kita ada juga gunakan inilah jug penyukat. Ini kalau untuk cecair lah. Selalunya air. Murid kena tahu juga
mana ML, mana inilah. Sebab selalunya Akmal bayangkan kalau murid ni kalau dalam kelas 21 orang murid kena menimbang dan 21 orang juga cikgu kena pantau diorang punya kerja amali. So kena ada kerjasama dah dan selalunya bila diorang dah buat banyak kali, benda tu dah jadi rutin, diorang dah mahir sebenarnya untuk menimbang. Mungkin ni yang 6 orang di sini semuanya dah mahir menimbang. Kalau aku nak suruh diorang timbang apa pun, insya-Allah semua boleh. Okey, cikgu teruskan Boleh, cikgu. Okey, tadi kita dah timbang. Contoh kalau kita nak buat keropok leko tadi, kita dah timbang isi ikan, kita dah timbang tepung sagu. Okey, sekarang ni kita nak proses. So macam mana nak proses? So sebenarnya Akmal, murid-murid ni diorang ada buku teks dan dalam buku teks tu diorang akan rujuklah langkah kerja step by step. Sebenarnya kalau murid ikut sahaja langkah kerja dalam buku teks, insya-Allah produk tu mesti akan jadi. Okey. Selalu yang tak jadi tu mungkin ada yang nakal sikit, yang step dia dikurangkan sukatan dilebihkan ke, konon dia nak dapatkan produk yang lebih, so nanti dia timbang lebih. So nanti dia akan tengok produk tu, bila kita nilai dia kurang sikit kualitinya. Okey. So yang inilah yang sebenarnya kalau dalam MPB pemprosesan makanan yang standard pembelajaran yang 4 inilah sebenarnya yang main dia, yang utamanya. Maksudnya melakukan pemprosesan produk dengan kaedah yang betul. Okey, so murid menjalankan amali untuk pentaksiran kompetensi dengan bimbingan guru. Okey, di sini cikgu tak bolehlah nak terangkan langkah pemprosesan 6 produk tadi So kat sini mungkin cikgu nak tanya sebab cikgu dah cakap tadi murid ni memang dah buat kan semua amali tadi. So cikgu nak tanya mungkin siapa boleh terangkan pada penonton hari ni, kawan-kawan yang lain. Okey, macam mana nak buat keropok leko? Okey, cikgu bagi contohlah kalau soalan. Okey, terangkan langkah pemprosesan keropok leko selepas menghancurkan isi ikan. Ya, boleh kita minta Siti Maisarah, cikgu? Siti Maisarah. Siti Maisarah, kenapa senyap je daripada tadi, Maisarah? Pasal apa? Okey, Mai. Selepas kita dah hancurkan isi ikan, lepas tu kita buat apa, Mai? Kita bentukkan dough. Bentukkan dough? Okey, dah hancurkan isi ikan, takkan terus jadi dough. Sebelum tu kita nak buat apa? Isi ikan, lepas tu kita ada tepung sagu dengan bahan-bahan yang lain. So kita kena buat apa dulu bahan tu? Kita campurkan semua dulu. Yes, kita adun sehingga jadi dough. Okey, betul. Kita adun. Okey, next. Lepas tu? Lepas tu Mai? Lepas silakan. Terus? Lepas kita dah campur semua, kita bentukkan benda tu, dough tu, lepas tu kita rebus hingga timbul lah. Okey, Mai, satu lagi langkah satu istilah yang penting kat situ. Okey, kita bentukkan keropok leko tu jadi bentuk apa? Ya. Murid kena nyatakan kat situ apa dia kena bentuk. Detail cikgu yes. Menjadi bentuk apa? 3 segi ke? Panjang. Silinder. Yes, yang itu yang cikgu nak dengar. Okey, kena keluarkan perkataan. Kena keluarkan perkataan silinder tu. Ya. Okey, so kalau dalam bahagian A mungkin murid cuma ni je. Kalau bahagian B yang lebih kepada soalan inilah esei ke, murid kena terangkan itu langkah pemprosesan tu, bentukkan dia menjadi silinder. Keropok leko memang silinder kan? Okey, last lepas kita dah bentukkan jadi silinder, rebus sehingga dia timbul. Lepas tu angkat, toast, sejukkan dan juga last kali bungkuslah. Dan selepas itu makanlah. Makanlah. Ya. Cikgu, tadi saya panggil Maisarah Mai. Dia macam terkejut. Kenapa Mai? Okey, kurang. Okey, seterusnya cikgu. So, macam cikgu cakap tadi, kita lebihkan kepada ulang kaji lah. Sebab maksudnya kita nak recall balik amali yang kita dah buat. Okey, tadi cikgu dah tanya nak buat keropok leko, betul? Okey, so kita tengok pula kat sini. Ini contoh soalan ni selalunya dia akan keluar di bahagian A. Kalau susun semula ni selalunya di bahagian A, ya, Akmal? Okey. Bahagian A ni soalan boleh jadi sama ada 4 markah, 3 markah, 2 markah atau 5 markah. Itu bergantung pada soalan. Okey, kita tengok Okey, ini susun langkah kerja penyediaan isi ikan semasa pemprosesan berbola ikan. Okey, dia tak nak terus sampai step buat berbola ikan. Dia cuma nak step penyediaan isi ikan sahaja. Okey, so boleh tak susun semula? Okey, so letakkan nombor yang mana nombor 1, 2, 3 dan 4. Okey, siapa boleh cepat?
Okey, tapi cikgu saya rasa mungkin cikgu pilih seorang dulu. Okey, Wan Nur Syakira. Okey, Wan Syakira. Okey, Syakira faham betul-betul kehendak soalan, faham apa yang soalan nak. Awak akan jawab selepas ini. Sebab saja kita nak berhenti rehat dulu. Boleh ke? Boleh Syakira? Boleh. Alright, kita berhenti rehat dulu selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Nurushima binti Syafi'i, Guru Pemprosesan Makanan SMK Jerai, Baling, Kedah, mengharapkan agar semua para pelajar dapat melakukan yang terbaik dalam peperiksaan SPM yang akan datang serta menggunakan segala kemahiran yang didapati dengan sebaik-baiknya di masa hadapan. Terima kasih. Okey, itu dia. Housemate cikgu. Dia kata tadi, bukan saya kata. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021. Baik, cikgu. Tadi kita nak tanya soalan kepada pelajar kita ni, Syakira. Jadi Syakira, dah bersedia ke untuk menjawab bagi soalan ini? Dah. Okey, silakan Syakira. Yang nombor 1 dekat D, membuang sisik dan perut ikan dulu. Okey. Lepas tu nombor 2 B, bersihkan ikan. Okey. Nombor 3 A, asingkan isi dari tulang. Okey. Nombor 4 C, hancurkan isi ikan. Dan E? E tak ada. E tak ada. Okey. So kita tengok jawapan dia. Okey, Syakira bagi tadi. Okey, so susunannya macam ni 3, 2, 4, 1. Betul ya Syakira? Okey, cikgu nak bagi tips dia di sini. Kalau murid nak menjawab soalan yang nak menyusun semula ni, okey, cikgu memang selalu pesan dengan anak murid cikgu, first murid susun dulu di tepi. Buat dulu numbering di tepi, lepas tu baca semula susunan tu logik ke tak logik. Okey. Kadang-kadang murid ni bila dia orang terus dia baca satu-satu, dia terus buat number tahu di sini. Itu sebenarnya satu kesalahan yang besar. Sebab bila masa 2 jam tu gunakan letak dulu numbering di tepi, lepas tu baca semula susunan tu. Kalau kita dah puas hati, dah bayangkan betul step yang kita buat tu, barulah finalnya letakkan jawapan di ruang jawapan. Okey, sebenarnya nampak macam mudah, tetapi bila menjawab sebenarnya macam-macam perkara boleh berlaku dalam 2 jam nak jawab SPM tahun depan ya. Okey, tadi kan dah diumumkan nak jawab SPM tahun depan, betul? Mac 2022. Okey, inilah yang akan murid duduk jawab nanti. Okey, so memang kalau murid cikgu kalau setiap kali ujian cikgu akan tengok ada tak yang applykan apa yang cikgu terangkan. Okey. So cikgu rasa okey, ni yang seterusnya. Okey, ni pun sama juga. Okey, kalau bahagian A dia ada betul salah. Okey, boleh juga jawab soalan betul salah ataupun satu lagi contoh soalannya soalan bergambar macam ni. Ini pun kena susun semula ikut langkah kerja berdasarkan gambar. Sama juga. Bila ada soalan macam ni sentiasa buat numbering dulu, lepas tu baru letakkan jawapan. Ini nak buat berbola kebab lah. Okey. Okey, cikgu teruskan dengan yang kelima tadi, standard pembelajaran kita yang kelima, menilai produk. Macam cikgu cakap tadi, bila murid dah proses, dah dapat satu keropok leko tadi. Okey, Syakira tadi, siapa tadi yang terangkan keropok leko? Syakira. Mai tadi dah buat keropok leko, betul kan? Okey, bila dah siap keropok lekonya, selalunya murid-murid ni kalau di amalinya diorang excited ya, tunjukkan dekat cikgu, cikgu saya punya keropok leko dah siap. Dah jadi. Okey, dah jadi. So masing-masing menunjukkan diorang punya produk yang dah dihasilkan. Okey, so bila dah siap, kita kena nilai. Maksudnya kita kena ada borang dan murid kena tuliskan apa dia penilaian produk yang dihasilkan. Okey, apa dia yang kita nak nilai? Kita nak nilai dari segi rupa, warna, tekstur dan rasa. Dan ada certain produk yang ada bau lah. Contoh macam ikan perkasam tadi, dia ada bau, betul? So kita kena terangkan, describekan bau dia tu macam mana. Okey, so tips cikgu nak bagi dekat sini, macam mana kita nak tahu, kita nak nilai tu. Kadang-kadang ada murid nilai, dia letak penilaian tu di tempat yang berbeza. Okey, so cikgu nak tips cikgu bagi kat sini. Ini kalau dekat kelas pun memang cikgu lukis. Murid dah tahu dah. Cikgu akan lukis gambar mata kat sini. So maksudnya kita nak menilai rupa dan juga warna, kita cuma gunakan deria mata. Belum lagi tangan. Tangan kita simpan dulu baru kita describekan. Kalau kita nak describekan rupa orang macam mana, jangan cakap cantik. Okey, selalu diorang nilai cantik. Cantik tu macam mana? Bentuknya macam mana? Cantik macam cikgu?
Okey, jangan cikgu tak nak kalau rasa cikgu tak nak sedap. Betul? Oh, okey. Sedap tak boleh. So kita nak describe. Dia terlampau general kan, cikgu. So kita nak describekan sedap tu macam mana. So kalau ni sebab tu cikgu cakap kita gunakan mata. So kalau dari segi bentuknya seragam. Bentuknya sempurna. Yes, licin permukaannya. Okey, so kena terangkan guna mata. Okey, kalau tekstur pula kita dah gunakan tangan. So kita boleh gunakan tangan, kita boleh sentuh, kita boleh patahkan, kita boleh picit. Lembut ke? Yes, lembut, keras, kenyal, rapuh. Okey, itu tips Okey. So kalau rasa of course lah lidah lah. So rasa jangan cakap sedap. Elakkan tulis sedap. So apakah rasa? Mungkin rasa isikan yang banyak. Yes, manis, masam ke masin. So itu kena describekan. Berperisa contoh. Okey, kalau bau guna hidung lah. Kau jangan cakap bau busuk, bau apa? Beraroma. Contoh beraroma. Yes. Okey. Okey, kalau dalam soalan juga, okey samalah macam ni juga. Okey, dia ada beri penilaian dan murid kena nyatakan aspek yang dinilai. Okey, kalau dia bahagian B, mungkin dia akan bagi ni dan dia nyatakan sebab kenapa tidak berjadi seperti ini. Okey, dan murid kena nyatakan sebab kenapa. Okey. So kalau cikgu bagi di sini penilaian ni agak-agaknya macam mana? Apa kalau bentuk bulat dan seragam ni dari aspek apa? Kalau dekat sini dah ada jawapan, cikgu. Nak saya sebut jawapan dia? Okey, kalau ni siapa boleh bagi jawapan? Terus. Siapa? Alia. Okey, Alia. Ya, Alia. Silakan Alia. Kenapa dia tutup kamera? Oh, okey ada kat situ. Alia, berikan terus. Burger kot. Burger? Okey, ini burger. Okey, berbola ikan. Alia. Okey, cuba tengok kat sini. Yang bawah dia ada beri penilaian. Cikgu nak awak terangkan apa dia aspek yang dinilai. Sama ada rasa ke, tekstur ke. Kalau bentuk bulat dan seragam tadi kita terangkan dari apa? Aspek apa? Alia cakap rupa. Cakap rupa. Pandai Alia. Alia di mana tadi? Okey. So cikgu dah terangkan tadi kan yang mata, tangan, lidah apa semua. So inilah jawapan yang kita nak ada. Okey, rupa, warna, tekstur dan rasa. Okey, untuk soalan penilaian boleh ada di bahagian A ataupun bahagian B. Okay. Alia tadi buat TikTok ke Alia? Tak Okey. So kita pergi terus yang keenam. Okey, yang keenam melakukan pembungkusan. Of course lah bila kita dah buat satu produk kita dah nilai, lepas tu kita bungkus. Okey, murid kena tahu bezakan apa dia bahan pembungkusan. Okey, bahan pembungkusan boleh jadi plastik ataupun kertas ataupun kotak ataupun balang kaca contoh Okey. So plastik di sini kita gunakan sama ada plastik LDPE atau HDPE dan kaedahnya boleh guna pemateri plastik yang biasa ataupun pemateri vacuum. Okey. So boleh kita teruskan? Boleh, cikgu. Boleh teruskan. Ya, silakan, cikgu. Okey. So dan bila kita dah bungkus, so kita kena simpan. Okey, so bila nak penyimpanan pula mesti dikaitkan dengan suhu. Okey. So suhu bilik, suhu dingin dan juga sejuk beku. Okey, selalunya kalau produk hasilan daging ni kita akan simpan di freezer lah, sejuk beku Okey. So murid kena tahu kat sini. So kenapa kita kena simpan produk di tempat yang betul untuk memastikan makanan itu selamat dan juga jangka hayatnya dapat dipanjangkan. Okey. So dan sebenarnya inilah yang terakhir melakukan pengiraan kos. Okey, melakukan pengiraan kos. Ini pun sebenarnya ada part dalam pentaksiran kompetensi yang murid kena buat. Untuk 23 amali murid kena melakukan pengiraan kos. Apa yang termasuk dalam kos? Okey, yang pertama kos bahan. Semua bahan mentah tu kita kena kira. Okey, yang kedua kita ada kos upah. Okey, murid kena tahu macam mana nak kira kos upah. Okey, yang ketiga kita ada kos overhead. Okey, ataupun kos sampingan lah. Okey, yang termasuk dalam kos overhead, bagi contoh satu, apa dia kos overhead? Siapa? Faznida. Okey, Syakira. Okey, Syakira, silakan. Okey, terus Syakira. Apa dia kos overhead? Okey, elektrik, gas dengan air. Okey, elektrik, air dan gas. Kos sampingan yang kita gunakan sampingan dalam kita punya pemprosesan. Okey. So yang seterusnya kita so bila tiga ni
So kita kena tentukan kos projek. Kos projek maksudnya kos keseluruhan untuk kita menghasilkan sesuatu produk. Okey, so kos projek sama dengan kos bahan tambah kos upah tambah kos overhead. Yang ini murid kena hafal dan kena tahu cara pengiraan. Okey, dan yang terakhir kita akan tentukan harga jualan. Harga jualan ditentukan berdasarkan kos projek dan juga margin keuntungan kita lah. Okey, ini semua murid kena tahu. Murid kena hafal dan tahu. Dalam soalan mungkin di bahagian B ada soalan pengiraan kos. Okey. Ini contoh. Ini contoh soalan. Okey, so dia akan beri contoh. Okey, bila nak jawab soalan yang macam ni, murid kena baca, gariskan apa dia maklumat dan kehendak soalan. Okey, so di sini berbola kebab daging lembu. So kirakan kos bahan. Okey. So diberi kuantiti. Okey, kita nak kira kos bahan mesti berdasarkan kuantiti dan juga kos seunit. Ya. Okey. Boleh boleh cikgu teruskan? Cikgu pandang siapa cikgu tadi? Cikgu pandang anak murid cikgu. Anwar ni buat hal lah. Okey. Boleh cikgu teruskan? Boleh cikgu. Okey, sikit lagi ya. Okey, so murid dah kira. Cikgu rasa insya-Allah semua murid boleh dapat. Okey. So dan seterusnya murid akan kira kos projek macam inilah. Okey, pastikan pengiraannya ditunjukkan langkah pengiraan yang betul dan yang terakhir sekali harga jualan. Okey. Dan inilah bentuk dia cikgu so murid kena jawab soalan ni mungkin di bahagian B. Ya, dan saya pasti pelajar-pelajar juga dah tahu bagaimana kita nak mengira sebagainya dari segi cost overhead sehinggalah kita dapat berapakah jumlah keuntungan dan sebagainya cikgu ya, betul. Jadi cikgu terima kasih banyak cikgu di atas ilmu tersebut. Saya pasti 1 jam ini penuh dengan orang kata padatlah cikgu perkongsian itu dan diharapkan pelajar-pelajar cuka juga dapat orang kata mengambil ilmu tersebut untuk diterapkan sewaktu tibanya hari SPM nanti. Dan kita nak cakap terima kasih banyak-banyak kepada pelajar-pelajar kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Keramat. Terima kasih banyak-banyak. Kami daripada Didik TV mendoakan adik-adik kita ni cikgu supaya akan mendapat keputusan yang cemerlang dan orang kata sentiasa sihatlah supaya boleh dapat supaya boleh buat ambil SPM nanti. Okey, pada anda semua kalau ada salah dan silap saya mohon maaf. Kita jumpa lagi, saya Akmal Nazri dalam Road to Success SPM 2021. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM